Halo, kembali kita kepada segmen Travel Metal. Okey, untuk episod kali ni aku nak sharing, kongsi cerita aku masa aku dengan Farasu. Yang ni memang first time kami main show dekat Jakarta. Dia punya spesifik dia dekat Jakarta Timur. Nama venue tu Grand Charlie, Rawamangun. Aku punya ingat lupa lah. Dia kan cerita tadi cek boleh kat Flaiza kan. So kita orang ke Farasu dapat offer main situ. Kira memang kalau tak silap bulan Ogos tahun 2015. Ni memang first time lah untuk Farasu punya team untuk main kat Jakarta. Okay, so aku mulakan dengan dia punya, aku punya story ni. Okay, first kali, ini kira kali pertama kita orang pergi main luar kena naik flight. Untuk Mus dia dah pernah dulu 2007 masa Farasu main kat Surabaya dengan Jogja. Tapi untuk yang lain ni, aku, Apai, Mak Jai dengan Syah. So time tu kita orang macam first time lah nak pergi main kat Jakarta, dan juga kali pertama untuk naik flight. So dia punya excited tu lain macam sikit. And then so macam preparation kita orang macam aku, Apai dengan Mak Jai cari hard case lah. Cari hard case. Lepas tu kita orang balut, packaging apa semua. So kita orang masa nak petua dia, kalau macam kita orang budget siap-siap dah berapa kilo semua. So masa booking tiket flight tu, kita orang puratakan kita orang ambil dalam satu whole band tu dalam 60 kg to 80 kg macam tu lah. Kita orang punya budget lah kan. Sebab itu kalau untuk preparation untuk band, kena naik flight ke apa, nak bawa luggage, you all semua kira siap-siap. Sebab kalau luggage masa timbang kat sana baru nak bayar, memang ranak mahal duit. Memang mahal gila lah. Kena Asia lagi yang mahal. So better kita precaution lah, ambil precaution. Kita ambil preparation siap, kita study dulu semua benda-benda tu, luggage apa semua tu settle. And then perjalanan kami bermula lah. Time tu kami naik dekat, time tu dah KLIA 2 dah rasanya. KLIA 2, asal KLIA 2 dah, bukan terminal yang Taman Murah tu lah. And then penerbangan flight ke Jakarta lebih kurang dalam 2 jam lah. 2 jam. And then time tu kami turun dekat Terminal 3. So dekat airport sana, airport Soekarno-Hatta Airport lah dia panggil kat sana. Sana dia panggil bandara. Orang sana panggil bandara. So kita orang sampai sana. Ini permulaan dia macam mana manager kami, Encik Rahim Al-Farasu aka Baim terlibat, terjoin dalam tim kami ni. So bila kita orang sampai ke Jakarta, kebetulan time tu si Baim ni dia memang tinggal kat Jakarta. Dia tinggal kat Kelapa Gading, Jakarta Timur. Dekat macam rumah kondo lah, kondo apartment lah, lupa lah nama tempat tu, tapi area Kelapa Gading lah. And then kami sampai sana, dia datang ambil kami. Dia datang ambil kami. So dia jemput kami. So time tu orang kata apa, nak kata salah perkenalan tu tak lah, kena dah. Tapi kira time tu betul-betul ke bonding lah. Kan. Lepas tu dia bawa kami pergi ke rumah dia lah, kat Jakarta Timur, Kelapa Gading. So time tu masa sampai first time tu dekat sana, kan masing-masing tak ada pengalaman pergi Jakarta kan. Benda first kali kami perasan kan, ramai gila kan. Macam ramai betul. Lepas tu sepanjang perjalanan nak ke sana tu, ke Kelapa Gading tu, memang kereta banyak gila. Jam boleh tahan, macet lah, sana panggil macet. Memang jam kita banyak kan. Macam ramai gila orang kat Jakarta kan. Memang satu pengalaman baru lah untuk kami kan. And then sampai rumah dia, time tu yang kelakar, tak nak makan lah. Time tu makan, kami tak biasa lagi dengan makanan-makanan cara ala Jakarta. Dia orang sana boleh katakan style makanan dia orang style kering tau. Tak ada kuah-kuah apa semua kan. So nasib baik time tu orang kata ada kedai nasi padang lah kat area kondo tu.
tu dia ada K4 kata aku kat situ. Dia macam area tu macam kita panggil macam dia kawasan kondo tu boleh ada semua situ. Semua arcade ada apa semua kat situ. Okey, lepas tu kita rumah dia time tu Rahim rumah dia duduk tu kira rumah sewa lah. So kita orang semua duduk serumah tu lah. Ramai-ramai kan, kita masuk dia jadi 6 orang lah. 6 orang. So hari pertama sampai, so show tu esok. So hari pertama tu kira kami lepak-lepak. Lepas tu malam kira Baim bawa kami keluar jalan-jalan kan. Pergi lah, kata lah, pergi masuk town Jakarta apa semua. Masing-masing tengok excited lah, tengok dengan apa kita apa? Dengan dia punya ala-ala dataran Merdeka apa semua. Lepas tu malam tu Rahim bawa kami try makan nasi goreng kambing. Dia kata kat Jakarta terkenal lah. Dia punya kuali besar gila. So nak sampai tu orang penuh dekat town Jakarta. Sana panggil nasi goreng kambing. Nasi goreng tu sekatan tu nasi goreng lah. Kan. Okey, tak apalah, malam tu keluar jalan-jalan semua. Tu esok bangunnya pagi, nasib baik si Baim ni dia ada bawa benda-benda rempah-rata daripada Malaysia. So Mak Jen dengan Rajin masak kari ikan lah apa semua. Kita orang makan, tak payah keluar makan lah, makan dekat rumah lah. Dekat rumah dia boleh masak semua. Okey, lepas tu kita orang prepare lah untuk pergi ke venue. So venue daripada Kelapa Gading tu, daripada untuk ke venue tu kat Grand Charlie tu, dia tak jauh pun. Tak silap aku, kalau ikut dalam setengah jam tu sampai aku. Tu pun sebab macet, jam. Dia lagi cepat sampai. Lepas tu orang pergi sampai, rupanya Grand Charlie ni dia pusat karaoke tau. Tapi memang besar. And then dia ada ruang untuk performance lah. Tu naik atas, di atas sekali building tu. Lepas tu dia punya venue tu masuk kat belakang tu lah, dekat orang kata ada ruang tercediawan lah untuk perform. And then diorang sampai, diorang sambut kita orang lah. Tentu organizer tak silap band daripada band Crematis. Crematis band Jakarta. Dia sambut kami, borak-borak, bagi tempat rehat. And then sound check kejap. Lepas tu gig tu start dalam tengah hari tu dah start lah. Lepas tu lepak-lepak, diorang datang lepak-lepak, borak-borak, cerita pasal scene kita, scene sana, apa semua. Dan yang paling best masa Mak Jai pergi tu, dia umumkan, ni ada dari Malaysia, Abang Farasu, diorang semua tepuk tangan apa semua. Macam sambutan agak okey lah kan. Tapi yalah, kami first time pergi Jakarta, unknown band, orang pun tak tahu lagi. So time tu pun kita orang pun kawan-kawan kita orang macam Andre Sisa Kubur apa semua busy dengan ada show tempat lain. So tak boleh nak dia lah kan. Dia pun Jakarta ni jangan bajet macam KL, dia memang ramai gila manusia, 30 juta. Boleh bayang kan. And then dah tengah tunggu turn apa semua. Lepas tu turn kami main. Masa kami main tu, kami main aku tak silap second last ke third last gitu lah. Budak tunggu tu start main first note memang pum, memang rancak dengan dia orang punya banging, dengan dia orang punya chaos lah, memang chaos. Kami pun kira orang kata dengan penat pun hilang macam tu lah, memang balun lah. Walaupun tentu apa nampak macam keletihan sangat, tapi dia pun headbang super kan. Pum main show apa semua settle, alhamdulillah. Sambutan okey, diorang stay tunggu kami sampai habis show. Semua siap bergambar apa semua, borak-borak. Ada siap yang ada yang macam buat zine ke, buat apa online ke apa, tak tahu, datang interview kami, tanya benda-benda hal-hal muzik apa semua ni. And then yang paling best, CD kami iaitu album Against Tyranny jalan, baju pun jalan, alhamdulillah semua habis. And then habis semua, lepas tu balik Jakarta malam, kami pergi makan nasi goreng juga, nasi dia orang panggil nasi goreng setan. Nasi goreng setan ya, kenapa? Okey, pergilah makan bapak pedas sampai apa bangun berdiri tengah jalan. Pedas sangat, nak pergi hilang kepedasan tu. memang tentu. Tapi sebabkan lapar, licin habis. Lepas tu cirit dengan cerita balik berpuk tandas nak berak.
Aduh, memang macam-macam hal lah. Lepas tu Baim pun bawa kami pergi lagi Jakarta. Dia bawa kami makan macam lorong makanan Malaysia ada kat situ. So kat situ first time kami tengok awek pakai tudung bawa roti canai. Dekat situ saja dia tertarik. Dan banyak, aku rasa banyak time tu pun Malaysian lah. Banyak Malaysia kat situ kan. Sebab time tu rasa macam wah, kat Jakarta memang ada satu pot tu memang tu, aku pun lupa kena refer kat Baim balik. Sebab time tu Baim memang dia tanya apa semua kat Jakarta, semua dia tahu ke. Duduk lama, kat 3 tahun dia duduk sana. Yang tahun kami pergi tu 2015 tu kira macam dah tahun last je kot. Tahun last dia dah duduk kat situ kan. So dah malam-malam pusing jalan-jalan Jakarta apa semua. So esok tu kami kira flight awal juga. So esok macam biasalah, siap-siap apa semua. Baim hantar kami balik ke bandara, ke airport Soekarno-Hatta. So time tu kami semua bersemangat untuk kembali ke tanah Indonesia, terutama di orang cakap di Kepulauan Jawa lah. Dia punya metal scene sana memang nampak, memang booming lah. Bukan setakat booming, dah memang besar pun. So kat situ kami dah start plan. Situ aku dengan rasmi je lantik Baim jadi manager untuk Farasu. Kat situ. And then kat situ juga kami semua sepakat, kami list down mana lagi tempat-tempat yang di Indonesia yang patut kami pergi. Kan. So kat situ mulalah list down Bali, Bekasi, Karawang, Jogja, Surabaya, banyaklah kami listkan. So kami rasa macam yang kami cari adalah kepuasan dan pengalaman. Sebab memang pergi sana dapat satu pengalaman yang agak baru. Main show dengan depan yang orang kita langsung tak kenal. So kat situ kita akan tahu sambutan dia macam mana, dia boleh layan tak layan lagu kita. So potensi yang kita orang nampak kat situ, kita orang cuma nak explore lah. So kita orang tak fikir apa time tu. Orang kata money is not a thing, but experience tu yang paling penting. Nak dapatkan pengalaman tu. So kesimpulannya, selepas yang kami pergi Jakarta ni, aku akan sambung lagi Travel Metal. Seterusnya kami pergi kembali ke tanah Indonesia banyak kali juga. So aku rasa takat ni lo untuk first series untuk yang Jakarta ni, sebab kita orang ada lagi pergi lepas-lepas ni. So kita sambung untuk next episode Travel Metal. Yeah.